Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah disahkan Haji Jinor angkat sumpah sebagai Ketua Menteri bagi penggal yang terbaru ini, setelah selesai pemilihan ataupun pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah, ramai yang mulai memberikan pandangan, memberikan komen-komen yang panas. Antaranya adalah ada yang tidak mau Haji Jinor jadi Ketua Menteri. Kenapa saya cakap begini? Saya lihat di Facebook, saya lihat di laman media sosial, tidak semua bersetuju. Bahkan ada yang memberikan emoji marah. Mungkinkah ini membuktikan bahwa kerajaan negeri Sabah yang dipimpin oleh Haji Ji, apabila JRS menang, adalah satu kerajaan yang tidak sepatutnya, ataupun satu parti, satu calon yang tidak sepatutnya menang. Saudara-saudara, ada persoalan lah yang utama adalah berkaitan dengan mampukah Barisan Nasional ataupun mana-mana parti yang tidak menyokong kerajaan membentuk satu gabungan ataupun satu pakatan yang boleh membentuk sebuah majority sehingga dapat membentuk kerajaan. Nah, inilah persoalannya. Adakah warisan yang mempunyai kerusi yang kedua terbanyak di Sabah, adakah dengan ini warisan mampu untuk mencantas JRS ataupun Syafiee Apdal boleh jadi Ketua Menteri Sabah? Ini yang kita nantikanlah. Akankah ada permainan seterusnya? Saudara-saudara, ada yang kata, kenapa angkat sumpah terlampau awal? Awal betul pula. Sabah is penuh plot twist, by the way, Tania YB. Sambunglah kita dengan aktiviti harian kita balik, bilang si Maisa Ramai dalam satu dapatan saya di FB. Nah, keputusan pilihan raya yang saya kongsikan kepada Anda, di mana JRS mendapat 29 kursi, warisan 25 kursi, 4 kursi membezakan dan menjadikan warisan adalah parti yang sebagai favorite dalam pilihan raya kali ini. Dan kita tahu pembentukan kerajaan negeri sudah ada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri yang menyokong JRS untuk membentuk kerajaan negeri baru yang dipimpin oleh Haji Jinor. Tapi adakah bakal ada plot twist? Adakah warisan boleh mencantas JRS di saat-saat akhir ataupun di saat-saat genting ini? Maksud saya, apabila JRS sudah Haji Jinor sudah mengangkat sumpah, adakah dengan ini JRS boleh dicantas oleh warisan sekiranya Syafiee Apdal dan tim Syafiee Apdal bersama dengan sokongan-sokongan yang lain untuk cukup membentuk majority dan bentuk kerajaan baru, dan pada akhirnya Syafiee Apdal yang jadi Ketua Menteri Sabah. Nah, saudara-saudara, adakah perkara ini boleh berlaku? Kita nantikan saja. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah kita dapat lihat sentimen Sabah for Sabah semakin kuat bagi pilihan raya Dewan Undangan Sabah ke-17, setelah penolakan terhadap parti bukan lokal ataupun parti semenanjung, parti Malaya semakin kuat di Sabah, akhirnya kita dapat lihat JRS dan warisan mendominasi pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17. Diikuti dengan beberapa kemenangan dari parti lokal. Tapi pada akhirnya untuk PH setakat ini yang saya tahu ada 2 kursi untuk Pakatan Harapan. Jadi saya rasa itu sudah oke untuk masih mendapat mandat lah di negeri Sabah. Apa kesannya kepada parti-parti lokal setelah JRS dan warisan menguasai? Apa kesannya? Saya boleh cakap parti semenanjung dari Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dan semua parti-parti yang bukan lokal bertanding di Sabah. Apa kesannya? Dan ini adalah satu berita yang bagi saya berita mendukacitakan untuk parti-parti bukan lokal. Parti-parti Malaya terkesan JRS dan warisan menguasai.
Nah, saudara-saudara, pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17 sudah dapat keputusan resmi, dan kita dapat lihatlah betapa kuatnya warisan dan juga JRS, yaitu parti lokal ataupun antara blok yang kuat di Sabah. Tapi dalam masa yang sama, yang saya boleh lihat di sini, warisan bergerak solo tapi masih mampu untuk mendapatkan jumlah kursi yang memuaskan. Manakala JRS pula adalah gabungan dan mendapat kursi yang paling banyak dimenangilah pada pilihan raya umum kali ini. Pengarah pilihan raya PAS Negeri Sabah, Tan Sri Anwar Musa memaklumkan, parti politik dari Semenanjung Malaysia terkesan dalam pilihan raya Sabah kali ini. Beliau yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat berkata, keputusan PRN Sabah ke-17 menyaksikan penguasaan PRN Sabah ke-17 menyaksikan penguasaan parti tempatan, yaitu JRS dan warisan. Parti-parti Malaya terkesan, PN, BN, DAP, PKR, parti lokal menguasai JRS dan warisan, katanya menerusi hantaran di media sosial. Nah, saudara-saudara, itulah kita boleh cakaplah sentimen Sabah for Sabah setakat ini masih berjaya, dan penolakan terhadap Parti Malaya masih lagi diteruskan, dan persoalan paling utama adalah bagaimana pula hak-hak Sabah untuk diperjuangkan selepas ini. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau JRS menang cukup kerusi dan bentuk kerajaan negeri, pasti kita boleh lihat Haji Jinor adalah calon ketua menteri untuk JRS. Kalau warisan menang cukup kerusi bentuk kerajaan negeri, pasti warisan akan mengangkat Syafiee Apdal sebagai ketua menteri Sabah. Dan kalau Barisan Nasional menang cukup kerusi membentuk kerajaan negeri, pasti Barisan Nasional akan mengangkat Bung Mokhtar untuk menjadi ketua menteri. Dan begitu juga parti-parti yang lain. Jadi saudara-saudara, apa yang saya mau kongsi di sini adalah siapapun juga akan menang, parti manapun yang akan menang, sudah pasti presiden ataupun pengerusi parti tersebut yang akan diangkat menjadi ketua menteri Sabah. Dan penyokong mereka pun suka. Penyokong BN pasti suka sekiranya Bung Mokhtar jadi ketua menteri Sabah. Begitu juga penyokong warisan pasti mau Syafiee Apdal angkat sumpah sebagai ketua menteri Sabah, dan juga begitu juga penyokong JRS mau Haji Jinor jadi ketua menteri Sabah. Jadi let's say JRS, warisan dan BN ini bergabung. Antara blok terbesar di Sabah lah. Mereka bergabung bentuk sebuah kerajaan negeri. Setelah sesi tarik-menarik, pujuk-memujuk selesai, siapakah antara tiga gabungan ini? Contohlah mereka tidak ada majority yang cukup, mereka bentuk kerajaan negeri. Siapakah antara tiga gabungan besar ini yang boleh jadi ketua menteri Sabah? Adakah Bung Mokhtar akan membenarkan Haji Jinor sekali lagi jadi ketua menteri Sabah? Dan begitu juga Syafiee Apdal. Bagaimana pula dengan keinginan Bung Mokhtar yang kita dapat lihat di media sosial? Beliau mau jadi ketua menteri Sabah. Dan Syafiee Apdal, saya rasa bagi saya sendiri, beliau pasti mau untuk sekali lagi jadi ketua menteri Sabah karena beliau sudah pernah memegang jabatan tersebut. Jadi, teman-teman puan, Haji Jinor juga pasti mau satu penggal lagi untuk jadi ketua menteri Sabah sebelum beliau bersarah. Jadi, teman-teman dan puan yang saya hormati, adakah mustahil atau tidak mustahil untuk tiga blok besar di dalam politik di Sabah ini untuk bergabung membentuk kerajaan negeri Sabah, ataupun sebaliknya antara dua lah, mungkin JRS warisan ataupun JRS BN, ataupun BN warisan ataupun warisan dan JRS. Jadi begitulah. Jadi saudara-saudara, menurut Anda setelah selesainya pilihan raya umum Dewan Undangan Sabah ke-17, Anda rasa siapa calon ketua menteri Sabah yang paling terdekat dan yang paling layak untuk memimpin Sabah untuk menjadi ketua menteri Sabah yang baru? Saya rasa pasti Anda mempunyai cadangan.